tanda penyesalan, kita rasa nak balik pada dosa-dosa yang kita buat, itu kembali yang pertama. Kembali yang kedua, ini kembali sungguh-sungguh kembali, itulah kematian. Iaitu kembali pada Allah dengan masuk kematian. Kita akan dimatikan Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah datangnya kita, pada Tuhan kita juga akan kembali. Itu kembali sungguh-sungguh itu. Kembali itu kembali sungguh-sungguh. Kembali bukan untuk beribadat. Kembali untuk dihisab, dihitung, dinilai, dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kita masih bicara ini kembali yang pertama, iaitu dengan maksud kita berdosa, kita balik dengan keampunan pada Allah Azza wa Jalla. Muka 47, disambung lagi, kita semua pendosa, maka jalan untuk membersihkannya adalah taubat. Taubat ada rezeki daripada Allah, maka kejarlah taubat pada setiap masa dan ketika. Tuan-tuan, puan-puan, satu hakikat yang kita boleh letak dalam minda pemikiran kita, siapapun kita, saya termasuk, siapapun kita, alimnya, tak alimnya, bahkan pendosa macam sekalipun, kita ini pendosa, itu saja. Kita pendosa. Itulah sebabnya, maka dalam hukum hidup kita, kita kena akur akan kelemahan kita. Ada 3 perkara yang kita kena akur tentang kita. Yang pertama, kita akur, kita makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita makhluk, bukan khaliq. Khaliq Allah. Khaliq itu pencipta. Kita makhluk, makhluk mana yang dicipta. Bila sesuatu dicipta, lemah. Bila sesuatu dicipta, maka lemah. Benda dicipta macam meja ni. Ada pencipta, iaitu tukang yang cipta. Meja sifat dicipta. Maka meja ini lemah. Boleh ditolak sampai pecah, diketuk sampai hancur. Dia tak boleh bertahankan diri dia. Sebab dia dicipta. Maka kita ni makhluk yang dicipta, lemah. Tak ada sebarang kekuatan pun. Tangan diiris, berdarah. Kaki dipotong, putus. Tubuh ditikam, mati. Tak ada kekuatan kita nak mempertahankan diri. Kalau hal-hal kecederaan. Tak ada orang yang letak pisau mahiri pun tak berdarah dan tidak luka, tak mungkin sama sekali. Kena duri pun kita boleh meratap, menangis 2 hari, 3 hari. Kerana masuknya agak tajam sehingga tak boleh keluar. Jadi, kita makhluk. Itu perakuan pertama yang kita kena rasai dalam hidup. Pertama, kita makhluk. Yang pertama, kita makhluk. Bila makhluk, mana kita dicipta. Maka tak sombong lah. Barang dicipta lemah. Barang yang dicipta memang lemah. Yang keduanya ialah dalam hidup kita kena akui bahawa kita ini benar-benar mengharapkan pencipta. Mengharapkan kepada pencipta. Nak selamat, sejahtera, bahagia, tenang, rezeki, makan, minum, hidup, semua sekali. Mengharapkan pencipta. Kena akui. Satulah, tak boleh sombongan Tuhan. Ibadat disuruh buat. Taat diperintah tunaikan. Benda yang baik diperintah buat. Sebab kita ni mengharapkan dia, Al-Khaliq. Semua benda. Air sesudu. Kalau tidak akan Allah bagi rezeki air kita minum sesudu tadi, tak mampu kita nak minum. Kalau Allah tarik nikmat rasa minum air sesudu tadi, tengok air kita nak minum. Tapi itulah kemampuan kita. Kita harap Allah bagi rezeki makan minum pada kita. Yang kedua, kita mengharapkan kepada pencipta. Kita lemah. Kena akur. Dan yang ketiga, kita kena ingat bahawa kita pasti akan kembali kepadanya. Ini 3 benda kita kena akui.
pasti kita kembali kepadanya. Pasti dan mesti. Bila tiba masa, kita akan kepadanya. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. An-Nisa ayat 48, 78. Allah sebut dalam Al-Quran, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana berada kamu sekalipun, bila masa sampai, kamu balik kepada Allah dan Allah ambil kamu di mana berada kamu, walaupun dalam bangunan yang kokoh rapi sekalipun, di jalanan, di rumah, tempat kerja, dalam pejabat, tengah sampai, tengah makan, tengah minum, tengah tidur. Bila sampai masa, kamu balik pada kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi tiga perkara ini menunjukkan kelemahan kita lah. Ini faktor-faktor kita yakin tentang kekurangan kita. Jadi tuan-tuan, bertambah lemah kita ini bila kita mudah buat kesilapan dan dosa. Kadang hidup kita ada nafsu, ada kemahuan, ada syahwat, ada segala-gala halangan yang datang. Nafsu, syahwat, syaitan, iblis, kaum kita malam siang. Jadi dengan sebab itulah maka kita mudah buat dosa. Maka perkataan saya di sini sebut kita semua adalah pendosa, kena akui. Jadi tidak ada orang boleh kata saya ni tak ada dosa Ustaz, saya settle, tak ada masalah. No. Awak siapapun awak adalah pendosa. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis sahih, Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam bersalah dan memang buat salah. Semua anak Adam, semua anak Adam, makna manusia buat silap. Maka kita walaupun dalam kesilapan kita buat itu, ada satu di antara langkah yang boleh kita ambil untuk kembali kepada Allah semula. Dengan maksud yang lain, walaupun berdosa, boleh bersih kembali. Walau bersalah, boleh kembali pada Allah semula. Apa caranya? Dengan cara bertaubat. Maka taubat ni tuan-tuan adalah rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Taubat rezeki Allah kepada kita. Dan saya pernah sebut di sini, saya ingat saya lah, semua ulama kita kata bahawa pakaian orang beriman taubat. Libasul mu'mini taubatun. Pakaian orang beriman taubat. Mana orang beriman dia tak tinggal taubat. Malam, siang, pagi, petang menangis, meratap kepada Allah, dia minta keampunan. Dosa baru, dosa lama, besar kecil, tak ada melainkan dia menangis, meratap, minta kepada Allah. Istighfar, nasuha kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pakaian kita. Dan bila kita bertaubat, bermakna kita mula memakai pakaian iman. Satu taubat ini seolah pakaian kita jugalah, macam kita pakaian sekarang ini. Kenapa kita berpakaian? Tutup aurat kita. Supaya orang tak tengok, orang tak nampak aurat keaiban kita. Tutup dengan pakaian yang kita pakai. Yang labuh, yang longgar, yang besar. Sebab dengan kita berpakaian, aurat kita tutup. Maka dengan taubat, semua keaiban kita Allah akan tutup. Bila kita bertaubat, semua kesalahan kita Allah akan tutup. Bila kita bertaubat, semua kesilapan kita Allah akan tutup. Maknanya Allah akan terima, Allah stop. Orang tak nampak. Sebab Allah Maha Kaya, Allah tak akan buka lagi keaiban kita. Kan taubat itu pakaian. Sama pakaian kita pakai, tutup keaiban kita, aurat kita. Maka taubat itu kata ulama, pakaian orang beriman. Sebab dengan kita bertaubat, apapun dosa kita dalam hidup ini, Allah tutup. Walaupun ratusan ribu dosa kita buat, dengan taubat nasuha, Allah stop kat situ, kita kembali bersih dan suci kembali. Kejarlah taubat pada setiap masa dan ketika. Maksudnya ialah pintu taubat ini, pintu Allah buka malam, siang, pagi, petang. Inna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi. Allah terima taubat hambanya yang sifatnya
Musi'un nahar yang yang berdosa belah siang, taubat belah malam Allah terima. Yang dosa belah malam, taubat belah siang Tuhan terima. Dan pintu taubat ini Allah tak akan tutup semau-mau, melainkan bila ketika hampir mati, tutup taubat kita pada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara saat yang paling cantik, yang paling indah, yang paling harmoni, yang paling seronok kita nak bertaubat bila tuan-tuan, indahnya malam apabila dihidupkan dengan rintih munajat, sesal terhadap dosa dan salah. Allah Maha Pengampun. Sebanyak-banyak waktu Allah buka kepada kita untuk kita taubat, banyak lepas sembahyang, belum sembahyang, bila-bila masa pun, sekarang pun boleh. Tetapi salah satu waktu yang paling indah ialah malam hari yang kita sebagai qiyamul lail atau tahajud. Saat di mana waktunya tenang, tak ada gangguan suara manusia, melainkan kita menghadap Allah hati penuh keikhlasan dengan cuaca yang agak indah. Malam-malam kita bangun itu, kita hamparkan sejadah, ambil wuduk, pakai pakaian solat, berdiri rukuk dan sujud, dahi cecah ke bumi, tangan diangkat mohon keampunan pada Allah, rintihan kita nyatakan, penyesalan kita kemukakan, air mata kita tumpahkan, istighfar kita kumandangkan, taubat kita nyatakan. Kan indah waktu itu tuan-tuan. Jam 3.30, 4.30, 5 pagi. Saat di mana tak ada gangguan suara anak-anak cucu kita, dan kita dengan Tuhan dalam bilik khas kita beribadat kepadanya atau kita sejadah. Jadi ini di antara saat yang paling indah, dan itu sebenarnya saat Nabi SAW tak tinggal. Sebab itulah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Nabi SAW sehingga kaki baginda merekah. Kenapa? Lama berdiri kerana solat tahajud. Sampai Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, mengapa begitu sekali engkau bermunajat dan doa begini rupa? Engkau ni orang yang tak dosa, tak ada." Jawab Nabi, "Afala akuna abdan syakura." Tak bolehkah aku jadi hamba yang syukur pada Allah? Bila Allah ampunkan dosa aku nak syukur pada dia lah. Lagilah kena syukur lagi. Sebab apa? Sebab Allah pelihara aku, jaga aku, maka kena syukurlah pada dia. Tengok jawapan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi, insan yang begitu suci bersih, tetap beribadat mohon ampun dan tanda syukur, kita ni lagilah tuan-tuan yang dosa ni tak pernah henti malam siang. Lagilah kena banyak bermunajat dan merintih pada Tuhan. Allah seolah macam tu. Kalau Nabi 2 jam, kita 4 jam. Sekali ganda. Kalau Nabi 2 jam, kita 4 jam. Kalau Nabi 5 jam, 10 jam kita. Sepatutnya. Tapi kalau kita ambil sikap, tak ada jam pun dalam ibadat, kita sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad yang dosa tak ada, hidupnya bersih sebab bersihnya, pun sebut, "Afala akuna abdan syakura." Apakah tidak boleh aku jadi hamba yang syukur kepada Allah dengan kesyukuran yang setinggi-tinggi. Ini bayangan-bayangan menunjukkan bagaimana perlunya kita saat malam itu habiskan dengan munajat, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melazimi hal-hal itu tuan-tuan, ini bukan satu benda yang susah sebenarnya. Saya berpandangan ia satu perkara yang mudah. Tapi syaratnya satu sajalah. Ada kesungguhan, ada kemahuan, ada keinginan, dan ada komitmen yang tinggi. Itu yang paling penting. Nak bangun jam 5 pagi, 4.30 pagi, bukan susah. Kerana Allah, kita boleh bangun. Orang boleh berjaga malam sampai jam 3 kerana bola, kerana sesuatu siaran langsung. Kerana bola aja, orang boleh bangun jam 3 sampai jam 5. Contohnya. Takkan kerana Allah tak boleh nak beribadat? Kerana Allah. Sedangkan Allah bagi kemenangan bukan dekat dunia, akhiratnya, syurga menanti. Orang bekerja bola tu ke mana dunia aja, yang menang pun bukan dia. Yang menang Brazil, yang menang Perancis, dia tak ke mana-mana juga. Dia sepak bola pun tak kena. Dia tengok aja. Jadi ke mana kita? Tak ke mana-mana. Letih aja. Besok pagi bangun, muka laih, letih, tak boleh buat kerja. Sebab itu tidak cukup. Sedangkan dalam kerana Allah ini, jangan bimbang. Letih kerana Allah yang menanti daripada masyar kemenangan.
Letih kerana Allah di dunia yang menanti pada masyarakat kejayaan dan keselamatan. Takkan tak nak kejauhan itu. Kerana dunia ini darul amal, akhirat darul jaza, kata Imam Ibnul Qayyim. Dunia tempat beramal, akhirat tempat terima balasan. Dunia darul amali, dunia tempat beramal, beribadat dengan letih betul sekali. Tapi akhirat, kata dia, darul jazai wal hisab, adalah dunia akhirat tempat terima pembalasan yang setimpal. Jadi ini sebagai satu perkara yang penting. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, saya ada orang tanyalah macam mana rahsia untuk bangun awal. Ya. Saya pun tak ada rahsia, tapi saya kata dalam konteks kehidupan orang mukmin, bila kita letakkan Allah lebih kita dahulu pada segala-galanya, maka itulah kemenangan awal kita. Kalau subuh 5.44 sekarang ni, 5.45 sekarang ni, hari ini dah masuk 5.46, 2 hari lepas 5.45, hari ini dah masuk 46, dah makin teranjak seminit ke seminit. Kalau subuh 5.46 sekarang ini, maka cubalah kita bangun jam 5 pagi, paling tidak setengah jam, minit, sempat beribadat tu. Nak 2, 4 rakaat 6 pun boleh dalam baca ringkas. Jadi kesempatan kita ambil di atas nama sembahyang subuh jemaah. Baik kita suami ke isteri, anak-anak, itu yang paling utama. Tak apa lagi. Kita ada kesungguhan untuk jaga sembahyang subuh di awal waktu. Selesai masalah. Niat kita betul. Kerana Allah, aku nak bangun subuh jemaah. Aku nak ke masjid, nak hidup dengan berjemaah subuh, tak boleh tinggal. InsyaAllah Allah akan beri kita kejayaan kemenangan. Tapi kalau niat tak ada, tanya subuh jawab apa? Entahlah 6.30. Tengok jawapannya. Dia main fikir kepala je, 6.30, 6 suku, 6.50, 7.30 pun ada. Mengarut sungguh. Jadi kalau kita letak jam subuh ikut kotak pemikiran kita, itulah jadinya. Jam yang tepat tak tahu. Kita agak-agak pukul 5.50 kot, 5.55 kot, pukul 6 suku kot. Akhirnya, memang tak ada jawapan yang betul dan kita pun tak akan direstui oleh Allah untuk beribadat kerana dia. So kita dah hilang fokus dengan tuntutan ibadat subuh pada Allah. Itu sebagai contoh. Ini saya rasa satu rahsia besar lah. Kunci jam, kunci phone sekalipun, sekadar tu saya tak ready. Niat kita paling penting. Sebab setiap kerja kita, saya dah sebut kasih tuan-tuan, pasang niat yang salihah. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bermula dengan niat dan amal itu bergantung atas niat kita. Niat bangun subuh kerana berjemaah, insya-Allah. Dalam keletihan boleh bangun, dalam kepenatan boleh bangkit, insya-Allah. Apalagi kalau tak penat, dah tidur cukup, pukul 10 tidur, lagi boleh bangkit. Hatta tidur jam 2.30 sekalipun boleh bangkit jam 5 pagi kerana Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan indahnya malam sebab apa? Sebab dihidup dengan munajat akan dosa kita minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pengampun. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan masa yang berbaki dalam hidup kita yang kita tahu bila penghujungnya, saat yang kita nak kena jaga betul-betul ialah jam waktu malamnya ataupun jam tahajud. Yang dah kekal dalam ibadat tahajud, alhamdulillah, fadli wa ni'matun, kata orang Arab. Yang dah kekal dalam tahajud tiap malam jam 4 dah bangun, 4.30 dah boleh bangkit baca Quran pun lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu nikmat. Yang tak boleh kita cuba usahakan. Sebab adanya barakah menanti kita. Sebab Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku yang bangun awal pagi. Allah akan berkati orang bangun awal pagi berdasar kepada hadis Nabi SAW. Nabi sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Baik tuan-tuan, selesai perbincangan muka 47 merupakan kesinambungan muka 46 Ramadan yang lalu. Kita pindah kepada muka 48 insya-Allah. Senarai yang saya letak kat sini ada dalam 9
senarai yang saya letak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 senarai yang saya letak dalam buku ini. Tajuknya membasmi kejahilan. Tajuknya membasmi kejahilan. Antara satu musuh kita yang paling sengit yang boleh menjahanamkan seluruh kehidupan adalah kejahilan. Apalagi jahil tentang agama, jahil tentang iman, jahil tentang iman, agama, takwa, jahil tentang dosa pahala, memang penyakit yang paling teruk. Mengatasi semua penyakit yang lain. Kita tak bimbang orang jahil dalam urusan dunia. Walaupun kita nak jadi orang cerdik urusan dunia, urusan harta benda, RM2 kita nak. Tetapi lebih kita takut kalau jahil tentang urusan agama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jahil tentang agama menutup keimanan kita. Jahil tentang agama menutup tentang keberkatan hidup. Jahil tentang agama menutup kemuliaan di padang mahsyar. Jahil tentang agama menutup hati daripada menerima kebenaran. Itu saja. Tapi jahil tentang ilmu dunia belum tentu menutup ruang agama. Ada orang yang mengajinya tak tinggi mana. Peringkatnya, kalau zaman 70-an dulu, LCE. 60-an LCE, kemudian masuk di era 80-an, SRP contohnya. CJ-nya pun SRP. Itu pun markah paling rendah. Tetapi, dia jahil urusan dunia, tapi Masya Allah, dengan iman menebal, dengan takwa tebal, agama tak tinggal, ibadat jaga, siang malam ibadat, kebaikan ada di hidupnya. Dia seorang jaga sembahyang solat. Alhamdulillah, ada orang macam tu tuan-tuan. Tak pernah mengaji dalam hidupnya. ABC pun tak tahu. 1, 2, 3 pun tak tidak kira. Tetapi, bila beri Quran, hafalan cukup kuat. Sampai peringkat di dadanya, puluhan surah dia boleh ingat. Ada bukan tak ada. Dia tak ada nilai banyak sangat dalam urusan dunia. Makan sekadar kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Miskin harta, tapi dalam bab ibadat, Masya Allah, dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tak tinggal Quran, tak tinggal surah masjid. Bahkan jadi Tok Bilal di masjid pula. Setiap hari melakukan azan subuh asar zuhurnya, dialah. Padahal dia baca pun tak boleh. Jadi sebab itulah kesempitan dunia bukan segala-gala, tapi sempit akhirat segala-galanya. Sebab bila sempit akhirat, sempitlah hati, jiwa sempit, hati mati, jiwa mati dan segala akan mati. Ini kenyataan yang kita kena fahami. Tetapi dalam hidup ini tuan-tuan, kadang-kadang ada orang tak kisah tentang kejalan agama. Sebab itu kita nak basmi kejalan agama ini. Kejalan agama kita nak basmi. Maka dalam buku ini, dalam tulisan ini, dalam buku 48, saya senaraikan beberapa perkara yang kita nak kena ubah dalam hidup kita. Basmi kejahilan. Ke arah jahil, daripada jahil kepada ilmu, daripada jahil kepada iman dan taqwa. Saya senaraikan 9 perkara. Kita baca satu-satu dan cuba habiskan pada pagi ini insyaAllah. Sebab ini ringkas saja. Ini saya kutip daripada beberapa tulisan yang saya cantumkan sekali. Saya kutip tulisan banyak, saya cantumkan dan saya ringkaskan dalam bentuk kata-kata ringkas ini. Membasmi kejahilan. Daripada alam jahil kepada usaha mencari dan belajar ilmu. Dah kita tak faham hukum hakam semayang, tak faham. Orang tanya berapa rukun semayang. Entahlah 16 ke 17. 2 ke 3. Tak tahu yang rukun semayang ada 13 contohnya. Tak faham tentang dosa pahala macam apa kesan dosa dalam hidup. Dosa besar apa dia? Dosa apa dia? Mengumpat dosa ke tidak dosa? Berbalah bertengkar sabutus hubungan kejiran adik-beradik dosa tak dosa? Minum arak dosa tak? Tak faham. Kena belajarlah. Jadi daripada alam jahil
kepada usaha cari ilmu dan belajar agama. Itu kita nak ni. Saya buat satu ringkasan untuk ajak tuan-tuan supaya kita menikmati suatu kehidupan yang baik. Kalaupun sudah baik, kita lebih baik lagi. Satu di antaranya ialah daripada alam jahil kepada alam usaha cari ilmu dan belajar ilmu. Man kesungguhan kita cari ilmu walaupun 2-3 patah sehari, jangan perlekehkan. Saya bila ada orang tanya hukum hakam by WhatsApp ni pun saya semak tadi sementara sampai dah masuk dekat 20 soalan WhatsApp. Ya, macam-macam soalan, tapi tidak semualah saya biasakan jawab. Tengoklah ada yang saya jawab 2 hari kemudian. So kerja kita ni banyak, bukan kerja jawab WhatsApp saja. Tapi ada yang masuk hari ni banyak kes ni, kes rumah tangga pun ada ni. Hari ni cerai, hari ni dia Langkawi ni. Tak tahulah nak kata apa tuan-tuan. Ya. Dia pernah ni, dia baru masuk dalam sekitar setengah jam tadi. Kali pertama cerai dengan suami cerai dia 1 talak. Kemudian baru dekat raya pun ni cerai kali kedua, suami kata 2 talak. Cerai pertama setolak. Ni ditanya saya macam mana hukum, saya akan jawab lagi lah. Cerai pertama tolak, dia baik kembali semula, habislah setolak. Dekat raya baru ni, suami cerai dia 2 talak. Suami kata, aku cerai kamu 2 talak. 3 lah kan? Macam mana ni? Dia mata kebah ni. Ya. Jadi jawapan ada. Ya. Macam mana? Boleh tak balik pada suami? Mana lengkap dah 3 talak sekali, kemudian dia bagi 2 sekaligus. Ni, belum beraya. Ini ada kes-kes apa tak tahulah ni. Tuan-tuan sekalian, jadi kadang-kadang hidup kita ini, apa yang tadi kita nak kena cari ilmu supaya kita faham hukum hakam cabang-cabang agama. Bila kita tak faham, yang membaik ialah kita kejahilan sampai kematian. Dan ada orang macam tu yang tak kisah ilmu sampai ke mati jahilnya. Lepas tu saya sebut solang balik, saya nak sebut tadi bahawa kalau ada orang tak hukum yang simple, saya tak pernah nak marah. Ya. Dalam Ramadan baru ni, beberapa ramai yang telefon tanya by WhatsApp, Ustaz, ya, ni saya ni nak masuk air dalam mata masa puasa, boleh ke tak boleh? Hukum tu dah lama dah orang bincang, tak ada masalah, boleh. Jangan minum sudah air tak pasal-pasal minum. Ya, letak air kat mulut, isap, itu haram tu, batal puasa. Tapi masalah nak guna air kerana mata kita pedih, tak ada masalah, gunakanlah. Jadi orang tanya benda basic sangat benda macam tu. Ya, ada yang korek hidung, ya, kok tanya korek hidung boleh? Saya jawab, tak ada masalah korek hidung. Tak bolehnya ambil hidung makan, tak hidung makan, itu tak boleh. Tuan-tuan. Jadi benda macam basic, tapi ada orang tanya sebab dia yang tanya bukan umur 25 tahun. Dia umur tanya 50 tahun. Jadi tak apa. Nak belajar agama ni, tanya benda basic pun tak apa. Sebab mudah-mudahan atas basic tadi dia mula belajar. Langkah demi langkah dia akan berubah kepada baik. Tuan-tuan. Jadi daripada alam jahil kepada usaha ilmu dan belajar ilmu. Ini cara berjalan. Ilmu ni sikit-sikit biar lama-lama jadi gunung. Bukit rendah sangat. Gunung terus lah tuan-tuan. Bukit apa? Ya. Dia macam tu. Tuan-tuan duduk mengaji hari semalam. Ya. 2 kuliah kan. Pagi semalam. Dengan Ustaz Isfadiah. Dengan Ustaz Nizam. Dengan Qadir. Berapa jam tu? Dekat dengan 3 jam lebih. Berapa banyak cakap ilmu yang tuan dengar daripada mereka berdua? Tak banyak pun sikit. Banyak dapat. Hari ini pula. Alhamdulillah. 1 kuliah. Ya. Dapatlah 3 patah, tak banyak pun sepatah pun tak apa dah. Ya. Maknanya dengan sebab kita cari ilmu hari-hari, menambahkan lagi kemantapan iman dan agama kita. Hatta berulang kali sekalipun, menjadikan kita makin konsisten. Untung tak untung? Untung. Untung. Saya sendiri tuan-tuan, saya sebut demi Allah ni, ini rakaman live ni. Saya sendiri tuan-tuan sekalian, saya akan bawa nota saya. Sebab ada orang tanya, Ustaz, nota Ustaz nampak macam dah lebu, dah hancur, dah pelik-pelik ni. Saya kata, inilah ilmu saya. Ya. Sebab catatan saya di sini, tuan, catatan yang bersifat langsung. Saya baca mana bahan, saya akan catat dalam kertas, serta celah buku.
Saya baca mana bahan pagi tadi, saya akan catat dalam bentuk tulisan macam ni, tak sini. Saya klik bawa ke mana? Sebab dari mana saya boleh buka balik dalam kenderaan sementara waktu nak ceramah. Jadi menyebabkan benda macam ni waktu saya lazimi dia dan menjadi bahan besar pada saya. Untuk saya ingat, saya hafal, saya boleh baca, saya mak balik. Tak ada macam mana. Sebab saya tahu saya ada kelemahan, perlu ingatan, kekuatan tak cukup mana. Perlu kepada bantuan macam ni. Dan ini memberikan saya kekuatan untuk baca direct, boleh baca tak langsung, boleh ingat tak langsung daripada apa catatan. Jadi bayangkan, ilmu ni tuan-tuan nak ambil sekaligus. Datang mengaji duha pukul 10, pukul 11, jadi orang alim. Payah, ha? Ya? Dan kita belajar, sepatah dua dapat, sambung besok sepatah dua. Masya Allah. Akhir tuan-tuan, hati yang buta celik, hati yang sakit sembuh, hati yang mati kembali hidup insyaAllah. Tak bimbang kita. Sebab ilmu ini cahaya, ilmu ini adalah rezeki pada Allah Azza wa Jalla. Penting nak kepada kemahuan dan keinginan yang mendalam. Kena ada konsisten itu. Baik. Yang kedua, daripada tidak membaca Al-Quran kepada seronok untuk baca Al-Quran. Saya ambil ni tuan-tuan, benda-benda ringkas ini, tapi dalam proses harian kita. Proses nak bina keilmuan. Yang kedua, daripada tidak membaca Quran pada seronok nak baca Quranul Karim. Allahu Akbar. Biar kita ada satu kemahuan yang mendalam, yang jadikan kita dalam keadaan terasa betapa bahagia baca Quran. Dia tak seronok. Cara mana tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak boleh nak baca sampai peringkat 20 ayat. Boleh tak boleh kita damping Quran, kita tengok 3 ayat, 5 ayat kita baca. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. 3 ayat tutup, baca balik petang nanti. Seolah-olahnya kita Quran itu sebagai satu teman kita malam siang pagi petang. Jadi lama kelamaan nikmat Quran jadi seronok kepada kita. Kita mula-mula baca 3-4 ayat saja, tapi dah kita lazimi 3-4 ayat satu masa, akhir berkumpul jadi 60 ayat sehari. Tuan-tuan, menyebabkan jiwa kita melekat dengan Quran untuk dibacai sepanjang hari, sepanjang masa. Bahkan tak buka mushaf kita akan keluar daripada diri perkataan Quran. Mungkin surah ringkas pun tak apa. Alam nashrah laka sadrak sampai akhirnya. Alam nashrah. Tapi kita baca Quran. Baca. Sekurang-kurangnya dengan kita bertemankan Al-Quran, Quran melekat di jantung hati kita. Di bibir kita. Malam, siang, pagi, petang. Jadi, daripada tak baca Quran kepada seronok baca Quran. Kita cuba usahakan. Dan saya sebut semalam, saya ceramah semalam di sempena dengan majlis tilawah Quran peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM petang semalam di Masjid Putra Terjaya. Jemputan untuk bagi ceramah kepada hadirin dan qari-qari yang datang daripada peringkat Kementerian Wilayah Persekutuan WP. Saya sebut semalam kepada mereka, 2 benda sebut semalam. Yang pertama, Quran ini adalah merupakan nadi jantung kita. Nadi jantung tuan-tuan dan saya bukan sekadar denyutan kita rasa sekarang di tangan kita ataupun di sini. Tidak. Sebenarnya denyutan nadi kita, Quran kita baca. Ingat yang itu. Kalau nak selamat denyutan nadi jantung kita supaya tak mati sampai bila, baca Quran. Sebab yang ni akan terhenti bila-bila masa ni. Yang ni akan terhenti bila masa ni. Boleh mati, boleh berhenti. Tetapi denyutan Quran tak akan mati. Suatu bila kita baca Quran harian, denyutan nadi jantung kita tidak akan mati kerana kita biasakan dengan Quran. Satu. Yang kedua ialah kita nak Quran menjadi penyelamat di padang mahsyar kita. Saat di mana seorang ayah tak kenal pun anak kandungnya, seorang ibu tak kenal anak kandung, seorang abang tak kenal adik kandung di sana, yang kenal kita siapa?
Al-Quran Karim. Quran akan selamatkan kita. Jangan cakap apalah tuan-tuan. Quran, sebab Nabi bagi tahu dah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran di padang mahsyar, Quran selamatkan kamu. Di padang mahsyar, Quran selamatkan kamu. Quran selamatkan kamu, kata Nabi. Itu adalah perkara yang kita letak dalam jantung hati kita. Baik, yang ketiga. Nak kejar masa ni. Yang ketiga, daripada tidak hadir ke surau atau ke masjid kepada hadir ke surau ke masjid. Nak basmi kejahilan, maka tapak yang kita kena lama duduk diri dan duduk rumah Allah Azza wa Jalla. Biar punggung kita di rumah Allah lebih lama daripada duduk di kedai mamak. Biar tapak kaki kita berdiri di rumah Allah lebih lama daripada berdiri nak beli tiket wayang. Contohlah ni. Biar duduknya kita di rumah Allah ini lama tempoh daripada mana tempat kita pergi. Shopping center boleh pusing tawar 3 jam setengah. Patut masjid 7 jam setengah. Duduk. Contohnya lah. Tapi taklah sampai masjid sampai 7 setengah. 7 jam setengah. Itu rasa saya payahlah juga. Tapi maksudnya kita nak jadikan kita ini daripada tak hadir ke surau masjid datang. Sebab apa? Rumah Allah ini pintu keberkatan, pintu keselamatan. Rumah Allah ini medan ilmu, medan iman, medan kepahala, segala-gala medan ada kat sini. Percayalah, tak kira surau masjid, kecil ke besar, ini adalah pintu yang penuh keberkatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan. Ada pengajian, ada ceramah, ada kelas, ada macam-macam yang kita boleh cari di rumah Allah Azza wa Jalla. Daripada tadi ke surau masjid, hadir. Moga-moga dengan kita konsisten dengan surau Allah ini, apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Menyebabkan nanti di pada mahsyar, antara penyaksian kita di pada mahsyar, surau masjid lah. Mana bersabda, Basyirul masyaina ilal masajid bin nuritan yaumil qiyamati. Sabda Nabi SAW, khabar gembirakanlah kepada orang-orang yang melangkah kaki ke masjid, dia akan dapat cahaya yang penuh di padang mahsyar nanti. Khabarkanlah kepada orang yang melangkah kaki ke masjid, dia akan dapat cahaya penuh di padang mahsyar nanti. Maknanya apa? Maknanya, kesan rumah Allah semasa kita hidup ini, di padang mahsyar cahaya akan datang kepada kita. Cahaya apa? Menyuruh kita kepada syurga. Kenapa? Kamu tu kaki masjid. Kaki kamu ke masjid, duduk di masjid, dengar ceramah, datang mengaji, ibadah, i'tikaf. Sekarang laluan kamu bercahaya kepada mahsyar. Itu jamin Allah kepada kita. Jadi kalau ada orang yang hidupnya tak ke surau, tak ke masjid, ini yang duka citakan kita. Dia hadir ke masjid 2 kali saja. Sejarah macam tu. Hari pertama dia hadir masa menikah. Hari kedua masjid dimayan. Itu bukan kaedah orang beriman. Ada bukan tak ada, tuan-tuan. Tapi tak lakulah kepada kita. Dia hadir ke masjid hari akad nikah. Dia menikah di Masjid Al-Falah. Hari yang kedua bila? Hari dia jadi jenazah. Orang usung untuk disembahyangkan. Tak macam tu kita nak kehadiran kita ketika bernafas. Bernyawa malam, siang, pagi, petang. Kemudian, yang keempat, daripada berteman dengan rakan yang tidak salah kepada berteman dengan kawan dan orang-orang salah. Daripada kita duduk kawan orang yang tak ada faedah kepada kita. Tak tegur pun kesalahan kita, tak tegur pun keaiban kita, tak tegur pun dosa kita. Carilah kawan yang boleh dianggap sebagai teman salah. Boleh ajak kita. Tengah-tengah sembang di kedai kopi itu, boleh dia sebut, jom asal kejap lagi kita ke masjid. Nak macam itulah. Dia sembang kedai kopi itu macam urusan dunia, syarikat, tapi dia sampai dekat asal, dia boleh sebut, jom kita berhenti sekejap, kita sembahyang asal, suara dekat je. Nak tak nak macam tu? Nak lah. Dalam berteman kita, baik jiran sebelah rumah sekalipun, kawan-kawan yang saleh, yang boleh sebut benda kebaikan, tegur siapa dengan kebaikan, boleh ajak kepada kebaikan.
Itu yang kita nak. Sebab tu dalam hukum agama, Nabi ajar kepada kita. Nabi ajar tentang kawan-kawan salih, bukan main-main. Nabi ajar. Sampai Nabi kata dalam hari yang sahih, Nabi kata apa kepada kita, tuan-tuan? فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Tolong semak siapa yang kawan kamu yang kamu nak berkawan dengannya. Tolong semak. Tolong pilih. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Tolong semak, perhati siapa yang kawan kamu yang kamu nak berkawan dengannya. Maknanya apa? Makna Nabi minta kita cari kawan yang saleh dan orang-orang yang saleh. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali kata apa? Antara kejayaan hidup ini ialah bila mana kita mula zamatus salih, melazami orang-orang baik-baik dalam hidup kita, orang saleh, dekati orang saleh. Maksud orang saleh ni bukanlah kita berkawan malam sama ustaz-ustaz tu guru, tapi kawan-kawan kita yang sewaktu kita, tapi ada kesolehan akhlaknya, perangannya, sikap watak, itulah orang saleh. Kawan sebelah rumah kita, jiran sebelah rumah, ada masa boleh ajak kita ke masjid. Mat, besok ada forum kat masjid tu, forum Isra' Mi'raj. Ini orang soleh ni. Tengah duk sembang hal-hal macam-macam, dia boleh selitkan. Besok ada forum kat masjid, jom kita pergi bawa anak-anak. Inilah. Mana kesalahan orang yang terbukti bila dia boleh ajak kepada kebaikan. Tegur kita. Kita nampak semacam rokok tegar contohnya. Rokok tegar satu hari 16 kotak. Ya. Kawan kita sebut, Mat, aku rasa kau ni teruk sangat rokok ni. Rokok kau ni kalau kau tak beli, duit tu masuk tabung surau anak yatim, berapa pahala banyak kau dapat. Ini kawan soleh lah ni, jangan marah dia. Cara tegur dia ada kebaikan. Sebab apa? Dia alihkan kita daripada beli rokok yang tak menentu, duit tadi hilang begitu saja, kepada tabung surau walaupun RM5. Besar tu kebaikan orang soleh pada kita. Jadi kalau kita berkawan soleh, banyak kebaikan tuan-tuan. Apalagi kita kenal orang-orang alim di kalangan kita, orang-orang berilmu tinggi di kalangan kita, yang boleh kita minta pandangan, minta teguran, minta kebaikan, minta doa dan seumpamanya. Tuan-tuan, dalam hidup ini banyak rencah kehidupan yang nyusah kita kerana kawan yang jahat sewaktu dengan kita. Kita tak sembahyang, dia tak sembahyang. Kita kaki tipu, dia kaki tipu. Kita kaki maksud. Itulah sebabnya menjahanamkan kita. Kawan seperniagaan, kawan setaman, kawan sepejabat. Kalau tak soleh, tuan-tuan habis. Dia tak akan buka mulut kepada kita, jom mari sembahyang, jom berjemaah, jom buat baik. Dah. Dia akan buat benda yang hura-hura dan kita makin hura sama. Tak menentu kita. Sebab tu dalam hukum beragama, berkawan orang saleh ini adalah suatu tuntutan Nabi kepada kita. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Pilih siapa yang kawan kamu, yang kamu berkawan. Pilih. فَلْيَنْظُرْ, mana tolong semak. Jangan main-main. Yang keberapa? Yang kelima. Daripada kedekut untuk derma kepada suka menderma walaupun sedikit. Simple je. Saya ambil ini benar rumusan tuan-tuan ni. Ini rumusan-rumusan banyak hadis sebenarnya. Jadi kita daripada kedekut kepada derma walaupun sedikit. Kita yakin percaya. Bila kita menyumbang, dia adalah pintu berkat buat diri dan keluarga termasuk harta benda kita. Bila kita menyumbang, ini pintu pahala menanti di padang mahsyar. Bila kita menyumbang derma, ini pintu ke syurga Allah Azza wa Jalla. Bila kita menyumbang, ini hapuskan dosa kecil kita. Yakin begitu. Menyebabkan kita tak jadi kedekut. Aku duit ada 100 contohnya. Masuk tabung bukan RM10, RM1 je. Tak apa. Walaupun sikit. Ikhlas kita pada Allah. Allah tak kira RM1. Allah akan kira keikhlasan kita. Ikhlas kerana RM1 tadi. Itulah kepulangan yang besar buat kita. Jangan bimbang. Sebab Allah tak pernah kira soal kuantiti, Allah kira soal kualiti. Allah tak hitung kuantiti. Percayalah tuan-tuan. Allah tak kira bab kuantiti, bab ibadat derma, Allah kira kualiti keimanan kita. Kita buat ikhlas tidak kerana dia. Walaupun 10 sen. Itu kena ingat.
So kalau Allah kira bab kuantiti bukan kualiti dalam bab derma sedekah, maka kita orang miskin ni tuan-tuan, tak ada harapan ke syurga lah. Yang ke syurga malam siang jutawan, sebab dia sekadar derma. 1,000 bagi dia tak ada masalah. Dia ambil pun tak kira, dia ambil secukup tu, dia masuk tabung je, mungkin 5,000, mungkin 500. Tuan-tuan, saya pernah cerita kat tuan-tuan bulan lepas kat sini kan, ya, sahabat saya yang keluar duit sekadar ambil saja, holok kat saya, tengok-tengok bukan 500, lebih lagi tuan-tuan. Orang kaya keluar duit derma 1,200 tak ada masalah. Jadi kalau Allah duk kira kuantiti itulah sebab ke syurga, maka kita ni yang duk derma sekadar derma RM1,000, maka lambat ke syurga, tak syurga kita. Sebab itulah keikhlasan itulah menjadi kualiti kita. Percayalah, Allah tengok yang itu. Sebab itulah kita biasakan dengan semangat menyumbang walaupun sikit. Alhamdulillah. Cuma janganlah duk kekal kuantiti juga. 10 tahun mengajar duha di Al-Falah, RM1 saja. RM1 pada masa pakai Viva tak apalah, sekarang dah pakai C200. Naiklah uplah sikit, RM10 contohnya lah. Contoh, sekian dimaklumkan. Ya? Jadi kita nak kena jaga kuantiti tu, supaya dengan kuantiti bila bertambah di atas kemampuan kita, Alhamdulillah lah tuan-tuan. Banyaklah pahala kita akan dapat. Sebab apa? Kuantiti kita tambah sebab kita mampu lebih pada biasa. Alhamdulillah. Jadi penting keikhlasan itu. Baik. Yang kedua, yang keenam, daripada punya fikiran negatif tentang Islam pada akal yang positif tentang Islam. Kita cuba menimbulkan dalam kita Islam bukan dengan pandangan akli semata-mata. Positifkan. Aku faham Islam, tidak Islam, aku tak faham ke faham, Allah punya agama. Allah benar dalam perintahnya, dalam hukum hakam. Kita positifkan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita bila faham Islam, ikut akal kita, rosak tuan-tuan. Banyak masalah di masyarakat. Kenapa kita fikir secara liberal? Secara akli. Rosak tuan-tuan. Siapa yang boleh kata secara akli, kalau fikir akli, bila kita mencuri kena potong tangan. Kalau kita guna akli kita, dahsyat Islam. Curi potong tangan. Tak boleh ke kalau bayar dengan duit ringgit contohnya, RM ke ataupun pound sterling. Kita jangan fikir akal kita. Bila Allah kata, dalam soal buat dosa yang namanya mencuri, as-sariqu was-sariqah itu, orang mencuri potong faqta aydihuma, kena potong tangan. Hukuman Allah itu maha adil. Allah ada sebab tertentu. Kita kena letak secara positif. Memang ada keadilan. Nak tahu keadilan, kena belajarlah apa sebab hikmahnya. Tapi kalau kita tahu hukum awal kita, zalim Islam. Minum arak pun kena rotan 40 rotan. 80 rotan contohnya. Tuan-tuan, kalau inilah pemikiran kita, bahaya. Sebab kita tak akan dapat menjangkau kefahaman agama secara akli semata-mata. Sebab agama ini bergantung atas keimanan, ketakwaan kepada Allah SWT. Baik daripada sikap suka membuat dosa kepada mula meninggalkan sedikit demi sedikit. Kita nak cuba ubah persepsi kehidupan kita. Kita sebut tadi kita pendosa. Ada kesilapan dalam hidup. Kita tak nafikan bagian dosa kita dengan orang, adik-beradik, dengan remantau, dengan Tuhan. Banyaknya. Kita cuba ubah persepsi kita macam mana? Tinggalkan sikit demi sikit. Kita cutkan dosa kita sikit-sikit samping bertaubat dia lah. Ini cara kita untuk membasmi kejahilan, insyaAllah. Kemudian daripada bersikap kasar, anak isteri kepada sikap lembut kepada mereka. Masuklah kepada suami sekalipun, ya. Mulut yang kadang-kadang tak ada insurans, ya. Kalau dah marah tu maki taklah sampai 2 jam, tapi lama jugalah. Kesalahannya bukan banyak man, tapi dia punya maki itu setengah jam. Dan kata-kata yang mencabul kehormatan emosi orang. Tajam kata-kata dengan sumpahan serana. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Cukuplah. Kita fikir sejenak. Dosa kesalahan orang boleh buat.
orang terbuat, kita tak pernah berdosa ke? Orang buat silap, anak buat silap, jatuhkan gelas daripada tempat pinggan mangkuk contohnya. Dia buat silap itu gelas itu. Takkan kita nak maki sampai 2 jam, 3 jam, kata macam-macam. Kita tak pernah buat silap ke? Kita ni suci bersih, tak buat dosa selama hidup ke? Fikir balik. Kesilapan orang-orang buat, kita akan ulang dia, mungkin lebih tu pada dia. Itulah kita kena fikir balik. Bila seorang pasangan kita, isteri buat silap, suami kena fikir balik, aku buat kesilapan juga. Dia buat silap, aku buat silap. Bila sampai tahap kita berfikir, masing-masing ada nilai kemaafan. Kita hulurkan salam kemaafan, mohon kemaafan dan bagi kemaafan. Jadi dengan cara itu, tuan-tuan, kita mula berubah sikap watak kita. Mulut kita jaga, tangan kita jaga, watak jaga, sikap jaga. Tak mudah kita nak buat benda-benda yang bersifat kasar. Kata-kata yang tajam, hukuman yang dahsyat dan seumpama. Ini proses-proses yang kita lakukan demi untuk sama-sama kita membina suatu kehidupan yang bersifat basmi kejahilan. Kemudian, daripada alam kegelapan pada alam cahaya keimanan. Maksud apa? Daripada tak faham hukum hakam agama, faham hukum hakam agama. Daripada jahil kepada alim. Daripada tak alim kepada ilmu. Daripada jahat kepada baik. Daripada buruk kepada baik, insyaAllah. Jadi ini di antara yang sebutkan tadi, cara-cara nak basmi kejahilan yang bukan kecil makna kepada kita. Satulah proses ini, tuan-tuan, dia bergantung kepada 5 perkara. Ini saya rumuskan. Nak basmi kejahilan daripada ta'iti Quran pada Quran, daripada berteman orang ta'ik pada ta'iluk, kepada baik kedekut, semua itu ada 5 langkah bijak yang kita kena lakukan. Ini penutup bicara saya pada hari ini, insyaAllah. 5 langkah bijak yang kita kena lakukan demi membasuh semua tadi. Langkah yang pertama ialah kita mempunyai hati yang bersih. Al-qalbus safi. Kita kena mula dengan hati yang bersih. Nak jadi orang dermawan daripada kedekut, hati bersih. Nak jadi orang yang buat jahat pada baik, hati bersih. Kita pada hati bersih. Kita nak jana al-qalbus safi, hati yang bersih. Yang kedua, kita nak kena bina hidup ini apa disebut sebagai al-aql salim, akal yang waras, bukan was-was. Akal yang waras, bukan was-was, akal yang sejahtera, pemikiran yang baik, pemikiran yang bercahaya, bukan otak yang penuh dengan yang disumbat dengan kejahatan keburukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ilmul yaqin, dengan ilmu yang penuh keyakinan. Kita belajar ilmu, meyakinkan kita boleh kita berubah. Jangan bimbang, boleh berubah kita. Daripada faktor jahat kepada baik, daripada kedekut kepada baik, kita ada ilmu yang meyakinkan kita. Yang keempat, kata para ulama, yang boleh mendidik kita ialah dengan kita sentiasa hubbul khair. Timbul dalam hati kita cinta kepada pahala. Pahala ni, tuan-tuan, benar ada orang kata bukan segala, tapi saya kata segala-gala juga. Dengan pahala penting. Maka kita bila buat kerana pahala, jangan bimbang. Saya boleh terima orang kata kita buat, saya boleh sebut macam kali, kita beribadat bukan kerana pahala, tapi pahala ni kadang-kadang satu rumah besar kepada kita. Ganjaran tu. Jadi kita cinta kebaikan, cintakan pahala. Tak dalam aku nak pahala. Sekurang-kurang pahala kita aku nak ini akan jadikan aku dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, cara kita bentuk kehidupan kita asasnya tadi, di samping akal yang sejahtera dan seumpamanya, yang kelimanya ialah kita ingatkan kematian akan datang baghtatan. Ingatkan mati boleh datang secara mengejut dan tiba-tiba. Kita ingatkan mati yang mengejut tiba-tiba menyebab kita insaf tadi. Aku jahil tak mengaji. Kalau mati macam mana? Aku lekuk tak dermawan. Kalau aku mati kedekut macam mana? Aku ni tak baca Quran. Kalau mati tak berhenti baca macam mana? Aku ni suka pembayar. Tak mohon kemaafan di depan isteri. Macam mana? Ingatkan mati datang mengejut. Al-mautu baghtatan. Maknanya, ingatkan kematian datang mengejut dan tak ada tanda awal cukup untuk jadikan kita boleh berubah. 5 langkah tadi disebutkan para ulama sambil daripada pandangan Al-Imam As-Samarqandi, disebutkan oleh Al-Imam
An-Nasaiburi daripada buku mereka lah ringkasannya. Wallahu alam, itulah di antara peringatan yang saya nak sampaikan pada hari ini daripada buku saya yang bertajuk Akhir Anfus ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kemampuan, kekuatan hati-hati kita yang sentiasa dalam keadaan bersih, yang sentiasa dalam keadaan mulia, yang sentiasa dipimpin oleh agama dan ilmu, akan mengubah kehidupan kita ke jalan yang Allah redha dan tidak berkekalan dalam kemaksiatan, dalam dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini buat bola ni 4 bulan hari ini, 4 Julai 20 Syawal insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah mudah-mudahan di antara peringatan-peringatan yang dapat disampaikan memberi manfaat kepada saya, terutamanya saya bercakap dengan tuan-tuan, kadang-kadang istighfar lebih pada tuan-tuan lah. Saya bimbang sangat dalam cakapan-cakapan kita ni, ada benda kita tak buat dan kita jauh tak buat, itu yang paling ditakuti. Betullah saya harap dalam kesempatan kita mendoakan. Saya doakan tuan-tuan untuk istiqamah kekal dalam ibadat. Tuan-tuan doakan, tuan-tuan doakan saya. Tengok wajah saya, ya Allah berikan ustaz kekuatan hati yang luhur, keikhlasan dalam berilmu, beragama, kemampuan bercari ilmu. Mudah-mudahan perkongsian pahala ini tuan-tuan kita kongsi bersama Tuhan. Tapi doa tadi, sebab Nabi berjanji kepada kita Nabi sebut bahawa doa-doa ala zahril ghaibi pada orang lain azimah. Kita doa pada orang atas nama kebaikan. Ya Allah berkatilah dia, rahmati. Allah akan terima. Dan pahlakan kita dapat tumpang sama kebaikan. Orang baik, kita jadi baik. Dia buat baik, kita dapat tumpang sama. Ini adalah kerja-kerja yang diajar oleh agama kepada kita. Jadi mudah-mudahan itulah sekadar pertemuan pada hari ini. Memadailah dalam tempoh 1 jam. Saya mampu itulah tuan-tuan ya. Nak lebih tak mampu ya. Hari ini last puasa 6 hari. Tak nampak wajah puasa. Last puasa 6 hari ini. Jadi malam ni nak raya lah ya. Wallahu a'lam, itulah sekadar yang ada pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu radha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma a'inna ala zikrika. Tolonglah kami untuk kami ingat kepadamu. Wa syukrika, syukur kepadamu. Wa husna ibadatik, dan sempurna elok ibadat kami kepadamu ya Allah. Allah menawwir hayatana bil ilmi. Cahayakan hati-hati hidup kami dengan ilmu. Allahumma taqabbal minna. Terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Kalau Tuhan kami, Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha melihat. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Kumpulkan kami ya Allah bersama orang-orang yang salih dalam hidup dan amal iman mereka ya Allah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Permudahkan semua urusan ibadat kami dan tidak menyusahkan ke atas kami urusan amal ibadat kami. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, termasuk ibu dan ayah kami. Warhamhuma, rahmatilah mereka berdua. Kama rabbawna sighara, bagaimana mereka terdidik kami semenjak kecil kami hingga dewasanya kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada percikan sambaran api neraka yang bernyala-nyala. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.